Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sambung dalam bab seterusnya, yang berkaitan dengan bab sebelum ini, iaitu aplikasi kaedah fiqh dalam menangani isu contemporary science dan teknologi. So, kandungan topik ini kita akan tengok tentang tiga perkara. Yang pertama, mengubah ciptaan Allah. Kita akan tengok tentang pembaharan plastik dan menukar identiti. Yang kedua, merosakkan alam, iaitu binatang sebagai bahan uji kaji perubatan dan teknologi nuklear senjata. Dan yang ketiga, bahagian ketiga, memudaratkan kehidupan. So, macam mana rawatan ketagihan dengan menggunakan dadah, pengklonan reproduktif, teknologi genetik dan teknologi ICT. So, yang pertama kita tengok tentang pembedahan plastik atau pembedahan kosmetik. Okey, so terdapat dua jenis pembedahan plastik atau kosmetik ini. So, yang pertama untuk merawat rupa luaran manusia disebabkan kecacatan semula jadi atau disebabkan cacatan seperti berlakunya kebakaran contohnya. Okey, yang kedua mengubah atau menambahkan kecantikan luaran disebabkan oleh kehendak hawa nafsu. Okey. So, hukum pembedahan plastik ini dia bergantung kepada niat dan tujuan yang dilakukan. Okay, kalau kita tengok dia kaedah dia berkait dengan kaedah al-umur bimaqasidiha. Bergantung kepada. So, hukumnya dia boleh jadi wajib, boleh jadi harus, boleh jadi haram. Okey, contohnya wajib kalau contohnya prosedur untuk menutup luka atau memperbaiki bekas luka parah atau menampal kulit kesan terbakar pada wajah dan bahagian anggota badan yang boleh dilihat. Dia boleh mendatangkan fitnah lah kalau kita tak buat benda ni kan, atau boleh mendatangkan mudarat kalau kita tak buat. Okey. Tapi dia juga boleh jadi harus. Contohnya untuk sempurnakan atau kembalikan fungsi tubuh sebagaimana yang sepatutnya, untuk membaik pulih kecacatan anggota tubuh contohnya. Okey. Tapi dia juga boleh jadi haram. Okey. Contohnya kalau kita nak ubah ciptaan Allah, dengan apa? Kita tukar kelamin, kita tukar jantina contohnya kan, ataupun tukar warna kulit contohnya, ataupun tukar bentuk wajah. Kita rasa wajah bulat ni tak cantik, kita nak buat jadi lonjong contohnya. Itu dah mengubah ciptaan Allah. Ini adalah contoh-contoh lah. Biasanya di Korea dia satu kegilaan jugalah untuk buat pembedahan kosmetik ni. Okey. So, dalil larangan mengubah ciptaan Allah, kita tengok surah An-Nisa ayat 119. Dan demi sesungguhnya aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak. Lalu mereka benar-benar memotongnya. Dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menjadi kerugian yang nyata. Okey, dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah SAW melaknat perempuan yang mentatu dan minta ditantu, dan yang mengkikir gigi dan yang minta dikikir giginya. Maksudnya itu mengubah ciptaan Allah. Menukar identiti juga dilaknat oleh Rasulullah SAW. So, contohnya lelaki merupai wanita dan sebaliknya. Okey, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW, Allah melaknat lelaki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai lelaki. Hadis riwayat Bukhari. Okey. Seterusnya kita tengok tentang fungsi binatang atau penggunaan binatang sebagai bahan uji kaji perubatan. Okey, ini memang biasa berlaku. Ini memang biasa kita gunakan di makmal. Okey. Pertama kita perlu tengok tentang ujian ke atas ubat-ubatan, sebab ni yang suatu ubatan yang baru dibuat kan. So, wajib sebenarnya kita melakukan ujian ke atas ubatan itu bagi membendung kemudaratan, sebab kita nak tengok side effect dan sebagainya. Dan juga kita nak dapat manfaat lah daripada ubat-ubat tersebut. Okey. Dan dalam konteks ini sewajarnya buat ujian tersebut ke atas binatang terlebih dahulu. Okey. Sebab kalau kita buat pada manusia, nanti mudarat lah kepada manusia tu. Kan? Jadi haram untuk kita buat uji ubat ini terus kepada manusia. Ini dipersetujui lah oleh ulama pakar perubatan undang-undang kan. Sebab tak mana kita orang nak test on animals first. Okey. Dan hukum menggunakan binatang sebagai bahan uji kaji ini kita gunakan kaedah ad-darar yuzal, iaitu melepaskan mudarat untuk mengelakkan berlaku mudarat yang lebih besar. Dan yang kedua, al-umur bimaqasidiha, iaitu kita gunakan niat kita itu untuk apa? Untuk tujuan kajian. So,
jadi hukumnya harus untuk menggunakan haiwan sebagai bahan ujian, kerana walaupun kita memusnahkan binatang itu, tapi sebab biasanya kalau kita buat test, lepas tu kalau dia tak mati pun memang kita akan bunuh dia kan, sebab kita risau dia akan melahirkan zuriat yang baru dan sebagainya. Jadi kita akan bunuh dia kan. Okey, so seperti mana sembelihan dan korban, daging binatang dimakan kerana binatang tersebut diciptakan untuk kemudahan manusia di dunia ini. Jadi haiwan makmal ini memang diciptakan untuk kemudahan kehidupan manusia di dunia. Dan biasanya kita akan gunakan tikus lah. Tikus itu memang satu bahan uji kaji yang sangat praktikal sebenarnya kan. Okey, sebab apa? Satu, tikus itu banyak persamaan dengan manusia dari segi genetik dan fungsinya. Dan tikus itu dia in a way dia cepat membiak kan. Cepat membiak, dia murah kan. Dia mudah disimpan, mudah dipelihara kan. Dan dia mudah menyesuaikan diri dengan persekitaran. Okey. So tapi perlu, walaupun kita cakap harus benda ni buat ujian kat atas binatang, harus buat ujian kat atas tikus, perlu patuhi etika perubatan lah yang selari dengan kaedah Islam kan. Maknanya niat kita untuk tujuan kajian dan kita bukannya untuk memegah, dan kita matikan tikus itu kita guna kloroform sebab kita nak kurangkan kesakitan dia lah semasa pembedahan. Okey. Ini biasalah berlaku di makmal. Saya dulu, walaupun kita geli kan, saya dulu pun geli kan, tapi sebab dah buat eksperimen memang kena buat lah benda-benda ni. Kita matikan dia dengan kloroform, lepas tu kita bedah lah apa yang patut kan.